sejahtera dan salam Sarawak Kusayang Buletin UKAS edisi tengah hari 10 September 2021 bersama saya Viviana Lenaigai. Memulakan berita tengah hari dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB di pejabatnya di Wisma Bapak Malaysia di Kuching pada Khamis. Kunjungan hormat yang diketuai oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak, Peggy Ronin Edin, adalah bertujuan bagi menjemput Ketua Menteri menghadiri Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri Sarawak CMEA yang ke-9 bagi sesi 2019-2020 pada 13 September depan. Sementara itu, menurut Peggy, mereka telah berkolaborasi bersama Persatuan Perniagaan Sarawak SBF sejak 2017 di mana CMEA bertujuan untuk menggalakkan sektor perniagaan, sektor perindustrian, sektor swasta dan sektor awam serta individu di Sarawak agar mencapai kemajuan dengan mengutamakan pengurusan alam sekitar yang baik. The idea is the state introduced this award is a recognition, to the industries, local authorities, food and eateries (EFO) and individuals, in terms of their environmental stewardship, as well as sustainable green initiatives. Dalam pada itu, terdapat beberapa kategori yang bakal dipertandingkan dengan tema Enhancing Environmental Stewardship, antaranya Anugerah Ketua Menteri yang khusus untuk perniagaan besar, perniagaan sederhana, perniagaan kecil, pihak berkuasa tempatan, individu dan perusahaan kedai makan. Berita seterusnya, seramai 992 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Hajah Laila Taib, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Asajaya dan remaja yang tidak bersekolah berumur 16 dan 17 tahun menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Kompleks Sukan Asajaya pada Khamis. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, berkesempatan turun padang bagi meninjau program vaksinasi pelajar sekolah dan remaja di PPV berkenaan. Sementara itu, Datuk Abdul Karim berharap remaja yang berumur 16 dan 17 tahun yang tidak dapat dihubungi oleh pihak kesihatan, khususnya remaja yang tidak bersekolah untuk hadir secara jumpa terus atau walk-in di PPV berkenaan. Dan harapan saya juga kepada anak-anak muda yang berumur 16 dan 17 tahun yang mungkin tidak dapat dihubungi oleh sekolah ataupun yang tidak bersekolah, yang berumur 16 17 tahun, supaya mereka dapat hadir. Kalau tidak dapat hari ini, besok hari. Karena untuk daerah Asajaya kita akan mengadakannya 2 kali. Satu di Asajaya pada hari ini dan satu lagi di Sadung Jaya besok hari. Dan keseluruhan untuk Asajaya ini yang merangkumi Asajaya dan juga Sadung Jaya adalah 1,613 orang yang kita ketahui. Dan harapan saya adalah mereka ini semuanya turun membuat suntikan pada hari ini dan juga esok hari. Saya dengan cara itu kita akan dapat menangani masalah COVID ini. Sementara itu, penyelaras PPV Kompleks Sukan Asajaya, Dr. Peter Lau Yu Han, berkata proses pemberian vaksin kepada pelajar dan remaja berjalan dengan lancar dan teratur mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ujarnya, semua pelajar dan remaja yang hadir telah ditemani ibu atau bapa atau penjaga untuk menandatangani borang persetujuan vaksin sebelum diberi suntikan vaksin. Selanjutnya pula, Syarikat Infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT Terkemuka, Sakofa Sdn Berhad komited menyokong dasar ekonomi digital kerajaan negeri melalui pelaksanaan pelbagai strategi dalam memastikan seluruh Sarawak dihubungkan dengan rangkaian telekomunikasi dan internet. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sakofa, Mohamed Zaid Zaini berkata, pihaknya kini memfokuskan usaha memperluaskan rangkaian internet di kawasan luar bandar menerusi projek Sarawak Rural Broadband Network (SRBN). I think everyone is aware we have always been very supportive of the government's agenda. Jadi, all our internal strategy is aligned to, especially our current CM Muhammad CM's agenda, which is to achieve digital economy. Jadi our
job, especially in the rural areas. I think your question just now is, we are currently, in the last 9 months, we have been extensively working on rolling out this project called SRBN. So Sarawak Rural Network, Broadband Network. So that is we're working closely with SDEC and SME for that. And I'm happy to report that we have completed the rollout of all 150 sites. So what is left now is the ongoing process of rolling out the equipment to the users. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek sumbangan Sakofa kepada Jawatan Kuasa Masjid Darul Al-Amin Kampung Semop yang diwakili Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Merangkap Adun Semop Abdullah Saidol pada Khamis. Menjelas lanjut, Zaid berkata Sakofa juga bakal menjadi penyedia penuh perkhidmatan telekomunikasi dan internet dengan siapnya projek satelit VSAT yang sedang dalam pembinaan. Malah Sakofa juga katanya mempunyai perkhidmatan sendiri iaitu Sakofa Open Fiber Infra Access atau SOFIA yang membolehkan jaringan fiber dipasang di rumah kediaman. Under SOFIA, the fiber to the home product, this year alone we have connected 8,000 homes, and the plan to the rest of the year is to complete up to 20,000 at least. That is the achievable target. Obviously, we have to bear in mind the current MCO, but that is the current target. So we hope everything will be smooth sailing and we are able to achieve our target. Tambah beliau, setakat ini Sakofa kini mempunyai 11,000 kilometer fiber dan 2,000 menara telekomunikasi di seluruh Sarawak. Dengan jumlah itu akan terus meningkat dari masa ke semasa. Sementara itu, Abdullah Saidol amat gembira dan berpuas hati dengan komitmen Sakofa untuk meningkatkan keupayaan jaringan telekomunikasi dan internet di kawasan luar bandar. Okay, antara tujuan saya hadir pada hari ini ialah untuk mendapat sedikit maklumat daripada Sakofa tentang inisiatif mereka, terutama sekali hubungan internet di luar bandar. Kerana kita menyedari melalui media sosial banyak keluhan dan resah keadaan internet yang tidak memuaskan di luar bandar. Dan maklumat daripada yang disampaikan oleh Sakofa amat memuaskan. Mereka akan teruskan inisiatif mereka. Cuma mereka juga berkongsi maklumat tentang beberapa kejadian vandalize di beberapa site tower yang saya rasa akan merugikan orang luar bandar, dan ini antara sebab utama kenapa talian internet agak lemah bila berlaku vandalisation, terutama sekali dalam masa setahun lebih inilah. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan penghargaan saya atas kapasiti saya sebagai setiausaha tegas di atas inisiatif Sakofa dalam aktiviti CSR mereka dalam memberi beberapa peralatan ke sekolah-sekolah dalam agenda kita untuk memperkasakan minat di peringkat sekolah ke arah TVET, STEM dan juga inovasi. Terdahulu, Abdullah Saidol mengambil kesempatan merakamkan penghargaan kepada pihak Sakofa di atas sumbangan kepada Jawatan Kuasa Masjid Darul Al-Amin Kampung Semop. Bagi pihak warga Kampung Semop, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sakofa di atas sumbangan ini. Saya yakin sumbangan ini dapat membantu mereka untuk menyediakan rumah ibadah sementara di sebuah balai raya yang sementara menunggu pembinaan masjid baru yang akan dibina di Kampung Semop. Dan sekali lagi memang sangat dihargailah, dan saya harap semangat-semangat begini akan berterusan daripada syarikat Sakofa melalui CSR mereka. Untuk rekod, Masjid Darul Al-Amin Kampung Semop musnah dalam kebakaran yang berlaku pada Ogos lepas. Sementara itu, Pusat Adun Pantai Damai dengan kerjasama Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas, Cawangan Pantai Damai telah menyalurkan bantuan melalui program Seberkas Prihatin pada Khamis. Program itu melibatkan penyerahan bantuan makanan kering dan keperluan asas kanak-kanak serta warga emas kepada 45 keluarga dan 11 kampung di kawasan Dun Pantai Damai. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Merangkap Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Pusat Hikmat Adun Pantai Damai di Kuching. Beliau yang juga Timbalan Presiden Saberkas berkata program tersebut merupakan inisiatif
golongan belia dan ia membuktikan generasi muda juga prihatin kepada masyarakat. Jadi kita rasa gembira kerana kita dapat membawa ahli-ahli sebekas yang terdiri pada generasi muda, golongan remaja, anak-anak muda di seluruh negeri yang menjadi ahli sebekas di seluruh negeri untuk bersama-sama berkecimpung dalam aktiviti kebajikan seperti ini yang memberi manfaat bukan sahaja kepada belia-belia kerana mereka melaksanakan secara sukarela, tetapi sebenarnya memberi manfaat kepada masyarakat-masyarakat di setengah tempat. Di mana seperti yang kita maklum, apabila pandemik ini melanda negeri kita, sebagian dari tempat kita diletak di bawah perintah kawalan pergerakan. Jadi setengah-setengah keluarga tidak dapat mendapatkan bekal makanan, maka dengan adanya bantuan yang disediakan oleh ahli-ahli sebekas kita di seluruh negeri, ia sekurang-kurangnya dapat meringankan beban keluarga-keluarga yang terlibat. Di Miri pula, pemberian suntikan vaksin COVID-19 bagi remaja yang berumur 16 hingga 17 tahun di semua pusat pemberian vaksin PPV bahagian Miri bermula pada 10 hingga 12 September ini. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, dalam kenyataan media pada Khamis berkata, ibu bapa atau penjaga perlu menemani anak-anak mereka yang akan menerima suntikan vaksin serta perlu membawa bersama dokumen pengenalan diri anak, ibu bapa dan penjaga dan rekod perubatan anak jika berkaitan. Katanya semua persiapan dan persediaan telah diatur rapi bagi program imunisasi dan melibatkan pelajar-pelajar di seluruh bahagian Miri bermula hari ini Jumaat. Bagi sekolah di kawasan pedalaman pula, vaksinasi akan dibuat di klinik-klinik kesihatan yang telah ditentukan Pejabat Kesihatan bahagian Miri. Tambah Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak menambah, suntikan vaksin COVID-19 turut diberikan kepada semua pelajar yang berumur 12 hingga 17 tahun. Beralih ke laporan harian COVID-19 pada Khamis, dengan Sarawak merekodkan sebanyak 3,118 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 144,030. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya memaklumkan kes-kes tersebut dikesan di 35 daerah di negeri ini. Berikut merupakan perincian daerah-daerah yang melaporkan kes-kes positif. JPBNS turut memaklumkan sebanyak 9 kes kematian telah dilapor menjadikan jumlah kumulatifnya kini adalah 602 orang. Kes-kes kematian itu melibatkan 4 orang lelaki dan 5 perempuan yang berusia dalam lingkungan 66 tahun hingga 87 tahun di Seratok, Kuching, Sibu, Lubuk Antu, Simunjan dan Miri. Dalam kenyataan sama, JPBNS memberitahu 2 kluster baharu telah diisytiharkan di daerah Bintulu, iaitu kluster Sungai Segan dan kluster Jalan Bintulu Miri 2. Kedua-dua kluster adalah kluster komuniti melibatkan penduduk di rumah panjang di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Manakala kluster skim penempatan Setutong Baru di Kuching pula telah diisytiharkan tamat. Sehubungan itu, setakat ini sebanyak 147 kluster yang masih aktif di negeri ini. Dalam pada itu, JPBNS dalam kenyataan medianya juga memaklumkan daerah Kabong kini berstatus jingga setelah merekodkan 31 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.